Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk hari ni saya akan briefing untuk individual assignment. So ini adalah assignment yang kedua lah. Okey, jadi kita tengok kat sini aim ya. Aim untuk assignment yang kedua ni, yang pertamanya adalah the aim of this exercise is to evaluate student ability to use information extracted from architecture drawing as basic for structure design process. So ini dia punya aim lah, ataupun target kita untuk assignment yang ketiga ni. Target kita, pelajar ni dia boleh extract daripada plan architect maklumat yang penting ataupun basic information untuk kita perform dalam reka bentuk struktur lah, untuk kita prepare structure design process. Okey, maknanya dalam structure design process ni, step yang pertama adalah kita kena extract information yang ada dalam plan architecture untuk kita melakukan reka bentuk, melakukan kerja-kerja mereka bentuk structure dari structure bangunan tersebut. Jadi macam itulah, itu adalah antara step yang pertama lah. Okey, jadi that's why kita kena faham lah bagaimana untuk ataupun teknik-teknik untuk membaca plan architecture lah. Okey, jadi kalau sekarang ni, kalau awak dah rajin semak plan architecture kan, jadi masa LI nanti awak dah tak terkejut lah kan, maknanya kita dah pernah study plan tu. Jadi apabila kita berada di industri, dia akan bantu kita, walaupun ilmu yang kita dapat dekat sini basic, tetapi cukup untuk membantu kita semasa di industri, dan boleh dikembangkan lagi lah. Dia boleh dikembangkan lagi dengan kita boleh bertanya dengan pengalaman di industri lah. Okey, staff di industri lah. Okey, kita boleh tanya pengalaman dia orang. So pengalaman itu sangat berharga lah kan. So masing-masing akan tak sama pengalaman yang akan jumpa nanti. Okey, so benda tu kita kena hargai lah kan. Kalau kita nak cepat, kita boleh belajar daripada pengalaman orang lah. Kalau kita nak merasai tu mungkin lambat. Tapi kalau kita nak cepat, kita boleh belajar daripada pengalaman orang yang dah lalui benda tu. Okey, jadi kita tengok kat sini untuk instruction untuk individual assignments. Givens, lukisan plan, tampak dan keratan, pandangan dan juga keratan of banglo timbalan pengarah. So dia akan bagilah ini saya tak bagi lagi kan ni. So saya akan bagi lepas ni. So required apa yang kita perlu buat. Yang pertama, draw structure layout drawing for ground floor and first floor of the structure based on information extract from all the given architecture drawing. So sekarang ni tugas awak yang pertama, kena buat ni untuk ground floor dan juga first floor. Okey, kita kena buat apa? Kita kena buat layout drawing layout drawing untuk ground floor dan juga first floor ni. Okey, apa maksud layout? Layout ni dalam bahasa Melayu plan susun atur. Okay, layout itu maksudnya pandangan atas lah, pandangan plan kan, plan view yang awak buat masa assignment 1 tu lah, masa yang pertama kan, yang soalan 1 kan dia suruh lukis daripada atas, mana kita akan nampak dengan awak kena buat lah dia punya grid line ni lah, ni beam dia kan, beam tiang kat mana. Ini ada kita panggil layout drawing lah. Macam ni. Okey, layout drawing. Tiang kat mana? Ini untuk first floor buat satu.
untuk ground floor dan juga first floor. Okey, kena buat ini. So ini lebih kurang macam assignment 1 hari tu. So mungkin boleh tulis kat sini, ini bilik apa, ini bilik apa. Okey. Dan grid line kena ada jugalah, grid line untuk ni dia punya ni kan. So kena lukis grid line dan juga dimension kena ada juga. Okey. Okey, ini kita panggil layout plan. Okey, layout drawing. Okey, layout drawing. So awak kena extract daripada plan architecture dan awak kena lukis baru, redraw untuk layout drawing. Inilah untuk kedua-dua tingkat tersebut. Okey, ground floor dan juga first floor. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, show location of column and beam. Show location of column and beam. Okey, tak apa. Yang ketiga, indicate each beam type. Indicate each beam type. Okey, simply supported, cantilever or continuous. So awak kena inilah kena indicate apa? Indicate awak kena pastilah kena pasti beam yang simply supported, cantilever ataupun continuous. Okey, kalau kat sini kalau kita tengok yang saya lukis ni, ini beam apa? Ini beam simply supported sebab ada dua tiang kan. Kalau kita tengok kat sini, yang ni okey, ini simply supported. Kalau continuous dia ada paling minimum ada 3 tiang. Ini continuous beam. Kalau dia ada cantilever beam dia macam ni. Okey, ini adalah cantilever beam. Dia terjulur terjulur. So identify lah. Indicate supaya kita nak design nanti kalau dia simply supported, kita akan design based on simply supported method. Untuk kita mengira dia punya moment ni, kita akan kira mengikut simply supported. Kalau continuous, so kita kena pakai method continuous untuk dapatkan dia punya moment dan juga shear force kan. Kalau cantilever pun sama. Macam mana kita nak kira ni? Awak dah belajar dalam bahan kan, mekanik bahan, untuk mengira moment dan juga shear force. Okey, yang mana moment dan juga shear force ini yang kita akan guna untuk mereka bentuk tertulang di dalam konkrit, di dalam struktur konkrit tersebut. Okey, yang keempat, use any method, manual or CAD for producing the drawing. Okay, don't have to draw all detail, just the grid, line, column position, beam position and type of beam lah. Okay, so dia tak perlu, dia kat sini kata tak perlu draw lah banyak sangat. Kalau dekat plan architecture tu dia detail kan, dia punya brick wall pun dia lukis apa semua kan. So kita just lukis yang ni saja, grid line, column position, beam. Okay, submit your drawing in PDF format. Okay, due date at the ni awak boleh siap bila ni? Untuk assignment yang kedua ni. Macam senang ini. Okay, ni berapa minggu. Okay, berapa minggu ni boleh siap ni? Okey, cuba siapkan seminggu Cuba siapkan. Kalau rasa macam tak sempat je, tak apalah, bagi tahu lah. Kita kalau boleh tak nak tangguh kan, banyak air kerja lain nanti. So okey, cuba 1 minggu dulu. Sebab ni saya rasa okey ni. Sebab itu yang dia lebih kurang sama. Cuma yang ni kita kena identify yang mana beam saja. Beam dan juga column Okey, jadi kat sini apakah yang dimaksudkan dengan show location of column and beam? Okey, siapa yang faham kat sini untuk ini? Sebenarnya dia nak suruh buat ni lah, layout drawing ni lah sebenarnya, layout untuk ground floor dan juga first floor. Okey, di dalam layout drawing ni apa benda yang perlu ada? Okey, kita kena
kena pasti juga type ni, type of beam ni, type of beam. Okey. Okey, type of beam kena pasti yang mana satu simply supported, continuous ataupun cantilever. Dan juga location beam dan juga tiang ni dia okey, saya nak awak buat level lah kat sini. Setiap beam ini awak letakkan dia punya location dia. Kat sini awak tulis location dia kat sini. Untuk beam, kalau tiang awak tulis tiang punya location kat tiang. Kalau kat beam tulis dekat beam lah. Dekat bawah beam ni mungkin awak tulis kat sini, awak buat ini adalah continuous beam. Kalau continuous beam, nama dia satu je. Namanya satu. Saya akan tunjukkan di sini bagaimana untuk kita buat show location of column and beam, dan juga macam mana kita nak letak ni. Kita nak indicate each beam tadi sebagai simply supported ke ataupun cantilever. So kita kat sini, okey, contoh satu untuk kita buat yang kolom dulu boleh kolom. Contoh lukisan tak apa cantik ni. So ini kolom. Kolom kita buat petak je. Kalau kecuali kolom awak tu awak nak buat bentuk circular, bentuk bulat. Okey, so katakan kat sini kita ada grid line sini. Ini katakan 1 2. Yang ni A B C. Okey. Jadi kat sini kolom ni awak nak tanda apa? Kat sini awak tanda C slash apa? 2A. Sini C tu maksudnya kolom. C slash 2B. Sini C slash 2C. Tulis nama. Di mana kita tunjukkan location dia. So sini apa nama? C slash apa nama ni? 1A. Okey. Ini C slash berapa ni? 1B. Ini C slash 1C. Beam pula, katakan yang ni awak nak assign dia sebagai beam, continuous beam. Okey. Boleh juga awak nak buat kat sini, kita nak buat simply supported boleh juga. Walaupun dia ada sebelah ni ada. So kalau awak nak buat simply supported, awak tulis kat sini beam B, ataupun awak tulis penuh beam, nama beam tu, kemudian slash tulis nama penuh lah. Ini saya nak tulis susah ni. Beam slash berapa? Kalau sini A 2 slash lagi. Ini beam ni biasa je Awak cuba tengok yang tak ada contoh So katakan ni tulis B beam dash. Tulis beam lah penuh beam dash 2 slash AB. A dash B. Okey. Ni maksudnya dia adalah simply supported sebab dia daripada A ke B saja. So kat sini kena tulis, kalau bila awak dah tulis kat sini simply supported, belah sini kena namakan beam tu juga. Beam okey 2 slash B C. Okey. Kalau yang ni awak nak buat dia continuous, so awak tulis kat sini, kat atas ni awak tulis kat tengah ni B dash 1 slash AC. Ini maksudnya ini adalah beam, continuous beam. Itu kat bawah ni awak tulis lah continuous beam bawah ni. Yang ni awak tulis simply supported bawah dia ni. Tulis ni simply supported. Itu maksudnya location tadi. Show location. So awak kena tulis benda ni.
Okey, boleh. Faham tak ni? Yang untuk show location dan juga indicate each beam type. Type 是 Ya. type tu kita tentukan sendiri tak? Awak tentukan sendiri lah. Sama ada awak nak design simply supported ataupun nak design continuous. Okey. Dia sebenarnya kalau macam ni awak nak buat continuous pun boleh. Kalau yang jenis macam ni ada dua je, ini adalah simply supported. So awak kena pasti ni sama ada dia simply supported, continuous ataupun cantilever. Okey. Okey, sebenarnya benda ni, okey, kalau dia ada dua jenis bangunan, method construction method tu. Okey, kalau conventional method biasanya kalau beam ini dia akan buat continuous. Conventional lah. Maksudnya conventional ni dia ikat, dia buat acuan dekat sini, lepas tu dia letak besi, kemudian dia tuang konkrit. Itu conventional. Kalau yang satu lagi IBS ni dia precast konkrit. Precast konkrit biasanya biasanya kita akan design dia simply supported. Semua structure ni kita akan buat jadi simply supported walaupun dia macam ni. Walaupun dia continuous tapi sebab dia pasang siap Okey, kalau yang IBS punya konsep kita kena design simply supported. Kalau conventional biasanya dia nak jimat, so kita akan buat continuous. Bila continuous, size beam tu akan jadi kecil sebab dia boleh transfer moment. Okey, dia boleh transfer moment tadi. Ini contohnya yang ni continuous beam kan. Kalau kita design simply supported, beam tu akan jadi besar. Beam dia akan jadi size yang besar. Okey, ini simply supported. Sebab apa? Sebab dia single lah. Dia disokong oleh dua saja. Dua tiang saja. So beam ni akan jadi besar sebab moment ini dia berada di sini saja. Kat sini je. Berbeza dengan kalau continuous beam. Continuous beam dia boleh transfer moment. Dia boleh bahagikan moment itu. So dia akan jadi inilah dia akan jadi macam ni. So moment dia akan transfer. Moment yang belah sini akan transfer ke sini. Okey. Okey, jadi beam size beam tu akan jadi kecil. Akan jadi lebih kecil lah. Sebab dia transfer ke sebelah ni. Dia bahagikan moment tu ke sebelah sana. Jadi size beam tu biasanya kecil bila kita buat continuous. Tapi kalau kelebihan untuk IBS ini, dia cepat lah. Cepat sebab dia pasang je. Sebab beam ini dibuat di kilang. Perbikit di kilang, kemudian datang tinggal letak je. Tiang pun kadang-kadang dia buat dekat kilang. Dia pasang sini, dia letak. Dah siap, cepatlah siap. Tapi ini dia lambat lah. Kerana kita kena letak dulu besi, buat form board, letak besi, konkrit. Lepas tu kena biarkan selama 28 hari kan. Supaya dia dah masak, baru kita boleh continue buat kerja-kerja kat atas ni pula. Jadi kalau yang ni pasang siap, terus boleh buat. Mungkin dalam masa 3 hari kita dah boleh jalan. 3 hari, 7 hari dah boleh buat kerja. Terus seterusnya dekat level yang atas pula. Okey, itu sebab itulah untuk yang ini awak boleh identify sendiri. Sama ada awak nak buat continuous ke, simply supported ke. Kalau boleh biar ada paling kurang ada dua type of beam. Okey, yang cantilever ni jarang ada. Cantilever ni biasanya dekat mana? Dekat balkoni dekat balkoni rumah tu, kat sini katakan dia nak ada buat balkoni sikit kan. So dia akan keluarkan sikit beam kat sini. So dia akan buat slab sini lah. So kat sini tak ada tiang. So ini balkoni lah yang kat luar tu. Okey, kalau balkoni awak assign kat sini sebagai cantilever beam. Okey, cantilever beam lah. Biasanya kalau cantilever beam dia daripada sini lah daripada sini ke sini lah. Cuma kat sebelah sini dia okey, tak apalah, awak assign kat sini cantilever beam lah. Dia kat sini continuous. Apabila dia terjulur kat sini, sebelah sini ni kita panggil dia cantilever beam. Tapi biasanya dia construct mengikut continuous beam lah. Sebab daripada beam tu daripada A ke, katakan kat sini C1 untuk grid line ni.
Okay, daripada 2A C1. Okay. Tak ada masalah. Ini awak identify sendiri lah. Sebab kita latihan kan. Okay, sebenarnya itulah dia saya cakap tadi. Dia bergantung kepada method tadi lah. Method construction method tu. Sama ada dia nak pakai precast ataupun nak conventional. Kalau conventional lebih jimat kita buat continuous beam. Macam tu. Okay. Ada okay apa? Ada tanya? Ayat cukup bawah sikit. Lagi? Kalau yang single satu tu nak tulis macam mana? Mana? C1. C1. Ni. Kalau Kolom. yang tu dah. Nak tu. Yang dekat Ini. Tak dengar. ke A. Satu ke A tu. Oh ni daripada sini, dari sini ke sini. Daripada sini Untuk beam Oh, beam sini yang ni yang ni. Nak tulis macam mana? Beam tulislah beam. Dash. Kalau kat sini kita start tadi 2 kan. 2. Okay, yang ini dia ada satu. Ini awak buat awak buat A lah. A slash 1 2. Kalau yang ni lah. Faham? Ni untuk yang beam lah. Beam, nama beam. Kalau tiang senang je. Tiang dia koordinatnya satu-satu je. 1A, 1B, 1C. Cuma ni kat sini kita tulis lah kolom slash 1C. Okay, 1C. Okay, boleh? Ataupun yang kat sini awak tulis kolom. Ini nampak macam pelik ni kan. Ni macam pelik ni saya punya ni. Saya tulis kolom dash 1/A. Gitu. Untuk yang ni lah. Dia kena slash juga ni. Kalau dash ni maksudnya 2 ke A 2 ke A mana ada. So yang slash ni maksudnya dia tu lah. Okay, yang ni tulis kolom dash 1/B. Okay. Macam tu. Itu nak levelkan dia lah. Semudah kot ni. Cuma dia tengok lah ground floor dan juga first floor ni banyak tak. Kita tengok plan dia. Ini ground floor plan lantai bawah. So awak kena identify ni. Mana satu beam yang terlibat. Okay. Okay, identify. Yang ni, kalau yang ni apron kan. Apron tak ada. Yang ni apron dia. Apron ni tak apa, biarkan. So kita nak, ni awak kena buat grade line dulu lah. Macam saya cakap ni. So ini dia punya tiangnya kat sini satu ni. Ni beam dia ni. Beam daripada sini sampai sini. Ini apron ni tak payah lah. Itu dia kena kaki 5 je. Itu structure utama. Ini awak kena identify structure utama Ini tangga Ini apa ni? Structure utama dulu. Tengok dulu bentuk dia Ini saya tak nampak sangat. Awak kena check balik lah. Ini ruang rega. Okay. Ini contoh lah. Okay, kita dah nampak dia punya boundary. Lepas ni kita kena identify lah beam dia. Kita nak buat macam mana ni. Beam dia ni. Okay, ni kita buat macam ni lah. Beam dia mesti bersambung-sambung. Macam ni. Ini kat sini. Ini ada tangga naik ni. So pakai ni mesti kena ada beam belah sini. Okay, sini letaklah satu. Ataupun yang beam dia kat sebelah sini. Yang ni sama dengan ni. Continuous lah.
Ini beam ni tak ada masalah. Ini awak tentukan sendiri. Sebab kita engineer, kita akan tentukan beam tu. Arkitek dia tak beritahu beam tu. Engineer yang akan design beam tiang kat mana. So ini awak identify, katakan sini kena letak tiang, mesti kena letak tiang ujung ni. Sini kena letak ni. Tapi kena lukis baru lah. Ini okey, dekat sini mungkin awak boleh conten dulu dekat atas kertas plan arkitek ni, awak boleh conten dulu untuk kita lukis balik. Kat mana tempat-tempat yang kita nak jadikan dia beam. Okey. Ini kita punya untuk yang pertama lah, dia ada syarat dia sebenarnya untuk benda ni. Ada syarat-syarat dia, contohnya antara tiang ke beam ni tak boleh lebih daripada 8 meter. Daripada sini ke sini ni, antara tiang ke tiang ni kena kurang daripada 8 meter. Okey. Kalau lebih 8 meter, kena ada tiang satu kat sini. Kena letak tiang satu. Kalau lebih 8 meter, dia dah tak ekonomik. Sebab beam tu akan jadi besar saiz dia. Okay, kalau kita buat masjid tu tak apalah. Masjid tu kalau mengenai perumahan, biasanya dia punya antara tiang ke tiang tu dia kurang daripada 8 meter lah. Okay. So kena check lah. Ini berapa? Ini dia punya ni 6,000 6 meter lah. 6 meter boleh lagi. Boleh lagi. Tapi panjang juga 6 meter ni sebenarnya. Kalau awak nak letak tiang lagi satu pun boleh kat tengah-tengah ni. Sebab dia pun 3 meter kan. Ni pun boleh juga, tapi dia besar sikit lah beamnya. Tak ada masalah. Okay. Okay, so itulah assignment ini, lantai, tingkat bawah dan juga tingkat 1, first floor yang ni lah. Okay, yang lain tak payah. Dia mesti buat yang tu je. Ini bumbung. Ini dia punya pandangan hadapan, belakang dan juga cross section. Okey, ada pertanyaan dah pukul 10 dah.